Ustaz, saya nak tanya, pertama sekali, musafir tu perlukah ada bekalan? Yang kedua, soalan saya, katakan kalau kita daripada sini nak pergi ke Gombak, katakan sampai di Gombak tu, katakan di masjid di tempat kuliah lah, katakan boleh tak kita solat jamak qasar ke apa? Kita di sini, insya-Allah jamak qasar sudah dibincang ya di sini? Belum dibincang. Belum, okey. Hak anda untuk bertanya. Setiap hari kami adakan seminar tu pakai membedah kitab tu seminar. 2 waktu paginya hukum meninggalkan solat, dan waktu petangnya solat qasar, jamak dan qasar. Kalau dikatakan bekal ni senang, duit aja sekarang, betul kan? Kalau tanya apakah musafir perlu bekal, musafir perlu bekal, bukannya duit sekarang. Tak payahlah bawa nasi, bawa itu, ini dulu ya. Sekarang bawa duit saja, mudah, di mana-mana boleh makan. Kedua, dikatakan solat safar adalah salat berpergian, pergi keluar daripada mukim. Kalau kita lihat Rasulullah SAW pernah keluar daripada Madinah, sampai di mana? Di mana mikatnya orang Madinah? Di mana? Zulhulaifah ya. Di Zulhulaifah. Orang Madinah mikatnya adalah di Zulhulaifah. Rasulullah SAW keluar antara Madinah dengan Zulhulaifah satu batu berapa kilo? 1.6 berapa kilo? Lebih kurang macam tu. Mana poin dia? Lebih sangat tak? Satu batu tak sampai 2 kilo, hampir 2 kilo. Kita katakan bukan sembahyang kilometer, kita bukan sembahyang marhalah, tapi namanya sembahyang safar. Kita tengok sembahyang safar, salatus safar. Kalau salatus safar, urufnya safar adalah keluar daripada border, keluar daripada mukim. Jadi keluar daripada mukim. Kalau anda jarang-jarang pergi ke tempat tu, pakai itu dinamakan safar. Tapi kalau hari-hari pergi, kita katakan urufnya itu bukan safar, ada kebiasaan. Sebab safar ini bukan saja meninggalkan mukim, bukan saja dikatakan keluar daripada daerah, tetapi ada satu kaedahnya. As-safaru qita'atun minal 'adzab. As-safaru qita'atun minal 'adzab. Safar itu sepotong daripada susah payah. Jadi bila safar menghadapi susah payah, maka tidak boleh sembahyang tamam. Sembahyang tamam artinya sembahyang 4 rakaat. Sembahyang qasar diwajibkan. Sehingga Ibn Hibban mengatakan siapa yang sudah tahu hukumnya meninggalkan sembahyang qasar itu kafir. Cuba lihat dalam buku itu. Itu dahsyatnya pendapat Ibn Hibban. Begitu juga Rasulullah SAW sentiasa sembahyang qasar semasa safar. Cuma bezanya, kalau safar yang sibuk, yang begitu memayahkan, kita jamak. Tetapi kalau kita dah duduk kat situ sampai 2 bulan, 3 bulan, selagi tidak berniat sebagai mukim, maka kita boleh qasar sahaja, tidak dijamak. Tetapi bila keadaan sibuk, boleh dijamak. Jadi sembahyang di sini, anda keluar daripada daerah anda, mukim anda, sekali-sekali anda pergi, sampai di tempat tu ambil hadiah Allah. Ambil hadiah Allah atau sedekah Allah. Ingat ya, kalau anak kasih anda hadiah, anda tak terima, anak terasa. Ya, kalau seorang miskin anda bagi kasih sedekah, dia tak ambil, anak juga terasa. Sombongnya orang ni, jangan sombong kepada Allah. Jadi bila kita musafir, supaya jangan sombong kepada Allah, dah dapat hadiah, dapat sedekah, qasar. Nak jamak masalah lain, qasar dulu. Tetapi kalau keadaan sedang sibuk sangat, kita jamakkan Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Ingat ya, Asar tidak boleh dijamak dengan Maghrib, Isyak tidak boleh dijamak dengan Subuh. Begitu juga Subuh tidak boleh dijamak dengan Zuhur. Tapi orang sekarang cuba lihat, dibuat hukum sendiri. Subuh semalam tengok bola, penat sangat, Subuh tak bangun. Bila bangun kesiangan, tengok jam nak pergi kerja. Sampai di pejabat nanti, sibuk, tengah hari tak sempat nak sembahyang, makan saja. Kenapa? Sibuk katanya, banyak kerja. Nanti masa balik, jam. Bila jam sampai rumah, waktu Maghrib nak makan nak itu, maka sembahyang waktu Isyak, dijamak je.
Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak jamak. Ada jamak seperti ini, banyak yang buat. Makanya Allah mengatakan wailul lil musallin. Ingat ya, orang yang solat masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Alladzina hum fi salatihim, apa dia? Wailul lil musallin. Sambung. Wailul lil musallin. Kenapa dia masuk wail? Alladzina hum, takkanlah khusyuk masuk neraka. Alladzina hum fi salatihim sahun. Bukan khasyu'un. Kalau khasyu'un khusyuk masuk surga. Orang tu masuk neraka kerana sembahyang-sembahyangnya lalai. Begitu juga di dalam hadis ada 5-6 jalur hadisnya yang berbeza, tetapi kita ambil satu yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, wa in salahat salaha amalahu kullu, wa in fasadat fasada amalahu kullu. Yang terawal dihitung oleh Allah SWT daripada amal kamu semua adalah solat. Kalau diterima solat, diterima semua amalan kamu. Kalau tidak diterima, semua amalan kamu ditolak. Makanya Allah mengatakan tadi neraka wail bagi orang sembahyang. Yang sembahyangnya apa? Lalai. Makanya orang yang disuruh sembahyang qasar tapi tak sembahyang qasar itu lalai. Kenapa? Ustaz, saya tak tahu sembahyang qasar. Itu lalai yang tak. Dah 40 tahun masih fail bab sembahyang. Makanya dulu bila saya nak berkatakan bab sembahyang, orang mengatakan, Ustaz mengajar orang tadika ke? Dipelih kita. Kita dah 40 tahun tak tahu sembahyang. Anak tak katakan tak tahu sembahyang. Anta tahu sembahyang, tetapi kesalahan dalam sembahyang anta tidak tahu. Apa kesalahan dia? Sekarang nah takbirnya asal jadi, nah letak dia punya asal jadi, rukuk sujud dan sebagainya. Subhanallah. Sedangkan kata salam sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat ke solat. Di antara solat yang wajib kita ikut antaranya safar. Kalau anta safar sebulan, kalau sebulan solat anta salah, sama seperti anta di mukim, sebulan solat anta mukim. Kalau solat seperti ini, maka itu dikatakan sahun. Apa itu sahun? Lalai. Jadi jangan lalai bab solat. Jangan lalai bab yang berkaitan dengan solat supaya kita tidak dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jangan lalai bab solat supaya amalan kita tidak dibatalkan oleh Allah SWT. Maka bab solat penting. Makanya bila anda datang ke mana-mana, pertama sekali, tanya Faisal ya, pertama sekali kita ambil bab akidah. Selepas itu bab solat. Kemudian barulah yang lain-lain. Karena solat itu penting. Dan lihat solat anak kita. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahlah anak kamu solat dan sabar dalam memerintahkannya. Kalau solatnya tidak betul, kita betulkan. Bermula daripada wudunya lah ya. Kalau wudunya tidak betul, bermakna solatnya juga tidak diterima. Sebab miftahus salat at-tuhur. Allahu a'lam. Kalau ada soalan, kita ambil lagi satu soalan. Iya sahabat. Apa pandangan Ustaz tentang setengah Pak Imam kita bila berdoa, dia menggunakan doa syifa. Macam mana doanya? Solat syifa. Apa ni selawat syifa? Selawat syifa. Nanti insya-Allah kita ada satu buku yang ditulis Ustaz Hakim yang berbahasa Melayu tentang selawat. Sekarang banyak selawat syifa, selawat nariyah, selawat dah apa lagi. Jangan pakai itu dulu. Berjaga-jagalah kita. Berjaga-jagalah kita. Apa yang kita tidak tahu, saya tak tahu macam mana lafaz selawatnya. Nanti bawa kepada kami. Nak tengok maknanya, kita beri makna dulu. Kita terjemahkan dulu. Banyak selawat-selawat yang ujungnya syirik. Banyak selawat-selawat yang membawa kepada kemungkaran. Tapi oleh kerana itu bahasa Arab, kebanyakan orang kita tak tahu bahasa Arab. Ustaz yang tahu bahasa Arab pun tak beli. Kerana kadang-kadang dia tak sangka itu satu kesyirikan. Jadi tak payahlah. Selawat-selawat yang banyak-banyak ni. Ingat apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Berpada-pada pastikan itu sunnah, selawat yang sunnah lebih baik banyak-banyak lama-lama jadi bid'ah. Kita takut banyak-banyak lama-lama jadi bid'ah. Selawat yang paling mudah, lihat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau disambung wa ala ali Muhammad. Kalau salawat Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada orang Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ana Muhammad. Itu mungkar saya.
Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina tidak ada, Maulana tak ada, Habibina tak ada, Syafi'ina tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini separuh rukunan nulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Itu tidak ada hadis seperti itu. Tidak ada hadis seperti itu. Kenapa kita sibuk nak tambah-tambah ni? Menyusahkan kan? Jadi bawa lafaz salawat tu, insya-Allah bulan akan datang. Itu sebulan sekali di sini ya, insya-Allah. Bawa ke sini, kalau adalah potongannya berikan kepada anak dan kita bincang ramai-ramai. Dan saya akan buktikan sepotong-sepotong tu di mana syiriknya, insya-Allah. Berjanji ya. Tujuannya adalah sirah, tujuannya adalah salawat, tapi dalamnya banyak kesyirikan. Dan hadis-hadis mungkar, hadis-hadis yang tak pernah terdapat dalam kitab-kitab hadis, itu terdapat dalam berjanji. Wallahu a'lam. Satu lagi soalan Quran itu. Iya. Soalan lain ni. Iya. Kalau kita baca ada buku macam orang-orang dahulu lah, zaman-zaman salaf. Kuatkan supaya dapat dapatkan. Orang-orang zaman dulu bidang. Iya. Tak tahu kurang mana kalau dia mendengar potong ayat Quran ke, satu ekor dia insan, ada yang terus meninggal, tapi para sahabat dia tak begitu apa dia punya kedudukan macam tu. Saya tidak tahu apakah benar berlaku orang dulu katanya bila dengar ayat Quran pingsan, bila dengar ayat Quran itu kemudian mati dan sebagainya. Ayat Quran diturunkan untuk memberi petunjuk, bukan nak bunuh orang. Iya kan? Pernah ayat Quran digunakan untuk bunuh orang. Kalau pingsan dan sebagainya saya tidak tahu, saya pernah dengar. Tetapi kalau menangis ketakutan itu banyak. Ada orang-orang yang kita masih sempat mendengar bacaannya, imam-imam Masjidil Haram, sama ada di Mekah atau di Madinah. Bila bulan Ramadan, di belakang tu ramai sangat orang, dia tengok ramainya orang, kemudian dibaca dengan khusyuk, maka dia menangis. Betul kan? Sudais misalnya. Bila baca Al-Quran menangis dia dibolehkan. Dan di dalam hadis yang sahih, dua mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah, mata ini tak akan masuk neraka saja. Tapi nangis kerana Allah, nangis yang benar, bukan nangis seperti orang sufi dibuat-buat. Satu cerita ni di Singapura. Saya mengajar di Wisma. Di situ ada masjid Wisma. Di Singapura, di Gelang. Di Changi Road lah, bukan di Maulid tempoh hari, saya dengar di luar daripada masjid, tembus ke tempat pengajian kita, suara yang semacam ininya. Jadi Pak Gad masjid tu ikut kuliah kita. Saya tanya dengan Pak Gad, dia tunggu kat pintu. Apa berlaku di luar? Maka dibuka suara orang menangis. Suara orang menangis. Lepas menangis, kita sudah tutup, tak apalah, biarlah dia menangis puas-puas. Menangis dalam keadaan apa? Matikan lampu. Gelap, masjid tu dimatikan lampu, gelap, menangis ramai-ramai. Ramai pula tu. Selepas menangis, selepas berapa setengah jam begitu, menyanyi. Lepas menyanyi, dah senyap, rupanya dah keluar, pergi makan ramai-ramai. Apa dia? Ini pesta maulid. Jadi menyambut maulid dengan cara yang lain. Iklannya di luar bukan ceramah, bukan kuliah, bukan pengajian, tapi relax gitu. Apa dia nangis ramai-ramai? Nangis yang dibuat ramai-ramai Rasulullah SAW tak nak buat. Rasulullah SAW tak pernah kata, jom sahabat datang ramai-ramai, kita nangis ramai-ramai. Tidak pernah berlaku. Lepas tu di masjid menasyid. Ya Syekh, nasyid ini haram hukumnya.